there from 9 a.m. to 5 p.m. Mm-hmm. Technically we're gonna leave around 6. Outdoor festival. Once you clear up, then we can leave. This is the spine. So cool. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Ahad. We are at Kelana Jaya for a outdoor monsoon event because the kids have Sea Scouts today, but it's actually an outdoor event and it's held here at Kelana Jaya at the Spine, and it's a nautical water sports event. So there's a lot of outdoor camping, boating. Yeah, so let's see. So in here for the Spine. It's got boats. Zafros. Nice. It's a bit early. The booths are not open yet. Oh, it's a floating barges. That's how it looks like. See, these still closed up. Got hiking gears, pants, I'm assuming, bundle apparels, waterproof stuff. Sian tangan dia. It's got I guess not life jackets, vests. It's got wetsuits. Trunks. This is your personal. Oh, they've got even a camera mount. MashaAllah. Wetsuits. Bags for waterproof bags. It's all beer cans. Wow. Just nice for a fishing trip. Malaysian outward. Right off the rafting. KKB. Package includes a toilet. Very cool stuff. Sungai Kampah. It's got hats and gloves as well. Oh, it's got little doggy gloves for jet skis. Cairo Square back canoe. It's empty. Wow. Whaley for 37 grand, 36, 32 grand. Wow, it's so expensive. Polyurethane. Oh, for engines. Wow. Surf experts.
Oh, these are the motorized ones that you see on TikTok and YouTube. MashaAllah. How much does a Kawasaki cost? 112,000. MashaAllah. Ebony metallic 1.5cc. MashaAllah. Look at the trimmings. Got a scuba center, scuba tanks, Subang. Got gear, running. So we go on here to the Megan Rata. It's the happening spine. What is it? What they call it? Is it they call it industrial design, or is it? Can't remember what's the architectural term for it. I think Lynn can help out. What's this called? Not industrial design. It's like raw something or angry something. Wow. More sea-doos. It's a green bike. Ronotics. It's got alcohol. And this is the Sea Scouts booth. And the swing. And the bear. And more outdoor stuff. There's a table here. I tie my shoes again. Okay, sit down and tie. It's kayaks. Canoes, but really big ones though. Probably like what, 2-seaters? No? MashaAllah. Let's go to the spine. Is it industrial design or grunge something? Can't remember. Is it grunge? It's like so nice. Blue skies. It's like it's very wet grounds. Outdoor Expo. Some booths here. Covered corridor canopy for use. So nice. Got some booths here. More jet skis. Low range. I guess this is sun zapper. Looks like a sunblock. It's where the talks happen, I think. Oh, whiteboard. Oh, it's got an Optimus. I wonder whose one this is. MashaAllah. Polytaffy, Polycraft.
Maybe looking at cats. Is this? Oh, Royal Selangor Yacht Club is here. National Raja Muda Regatta. Youth sailing. Oh, they got sailing also. Wow. RMC members. Oh, they got sailing at Royal Selangor Yacht Club. In Poklang. Not sure, I can check it out. That's why they have the Optimus here. Oh, I don't know. Oh, yeah. But it takes about an hour to boat out lah, before you can start practicing. Youth Center, biophilic structure. No, it's my first time here. PJ Kita, we got bottles from another event. But PJ Kita is a PJ initiative. Ami would have loved the coffee. Where? Hamza was here yesterday. It's got food stuff. Yeah. Yeah. Salam Tan, say salam to skipper Halim. Okay, Koko salam him. No? Yeah. It's a very nice space actually. There's like a park there, like futsal and swimming pool and what is that? Oh, camping stuff. Camping stuff. Hey, Assalamualaikum. Buat logbook eh? Saka Tiao, kereta buruk. Baru sampai? Baru sampai. Kereta buruk, nasi biryani. So blue the sky. Ice shaken milk. Buy 1 lemon ice shaken tea and enjoy 5 times free refill. Masya Allah. Doesn't say how much. Oh, they got butter beer. This boba. Lobster corner. You can come here one night lah. Tilapia gepuk. I don't know what is that, like some roti john, French fries, breakfast. Oh, got rasa mak. And coffee. 2 of the biggest sins. Game, free drink toy. Drinks. It's like containers like that. But their container is not the front going, it's the side going. Sale of batik. Persatuan Penduduk Bayu Damansara. Oh, they do batik stuff. Batik ya? Mana-mana ada batik. Oh, surau. Got surau.
Want to go upstairs? Go upstairs. Little cats are so cute. Yeah, I saw. Basah lah. Go one round. It rained yesterday. Yeah, very chillax, right? If it doesn't rain lah. Yeah. Kalau panas dan hujan, it's not very nice. Yeah, but that's like Sorry, shady you are areas. close. How to go up? Oh, that one's for like oh, the toilets are here. It's like for the wheelchair to go up. Should get these chairs so that when you all go for like kaya or events. It's for the blind. You bring food lah. Auntie Lin said this is not industrial design. This is don't know what, grunge or something like that. Right? Don't know. It's like something lah. Oh, this is a water. No, it's a water for rainwater harvesting. It's a slim, compact design. Wow, so nice. So imagine a 360 view. It's an art class. No. Fishing shop, I think. Tackle shop. Chili colors. Yeah, fishing reels. Oh, there's a swimming pool at the back. Oh wow. PJ public swimming pool. These are reels and Skywoods outdoor lighting. That's the PJ swimming pool. I didn't see this one. Mokinis. So cute. It's like a donut. It's like camping stuff. No, copyrighted. That's Tuan Halim. Where is he going? Don't know. Don't know. Oh, got soup box also. Oh. I didn't notice. I was here. I didn't see them just now. You know how much is a jet ski? 120,000. Can buy a car. I think these are Decathlon. Oh no, outdoor mask. So nice at night. The sky. Yeah. Can nice, right? It's like very like it's like not finished, like very cement-ish. Wow, 4 acres. Be nice to have events here. Where's the rest? Oh, 4.3 acres. The rest? Don't know. It's like Taman Tugu like that. It's like the colony. So nice. Hi, Ishan. Ishan's here. 4.3 acres. Quite big also, 4.3 acres. It's like the Jana Bayit land like that.
how to go up here? Oh. Yeah. Wow, they painted the road. Wow. 8 weekends to create a mural walk. Wow, mashallah, so nice. 120 meters towards Stadium MPPJ. The whole way? Oh, but I don't see it. Where is it? Patterns are expressed, close knitted mark, bright colours. It's a drone shot, I think. Oh, towards what? MPPJ Stadium. Opaque roofs, polarized natural lighting, fiberglass. Very nice. Nice like this walk. Yeah. Oh yeah, it's hanging. So nothing down there. MashaAllah, they hung this whole walkway. Now that you mention it, it must be very strong from the top lah. Just to be sure. So they just leave the soup boards like that. Imagine one is 2,000. It's like 10,000 ringgit here. I was looking to where you guys work. Nine National Marine Education Camp. Which one is Mika? I don't know. It looks like the center, but don't know now. Yeah, so blur the picture. Oh, Isabel. This is the boat we're supposed to sail on, but it's not. It's not ready. So nice to be able to learn how to sail. That's her lah. The neighbor. First, it's not in order. First, second, fifth, seven, fourth, Shibori. Do you know all these knots? There, all the badges here, just take lah. But Ali Electronic also. Satu gaji. Dia bising balik dari dia kata saya tadi masuk tak. Depan ni Isnin, depan sini Isnin. Kenapa? Kau tak biasa look, jadi look. Tangan baling ke belakang. Asingkan dulu, pecahkan dulu. Sampai jumpa satu kali je. Jadi kalau saya tangan kanan, balik kan? Okey. Saya balik.
balik kan. Kalau tak apa. Didn't have to wear full uniform. Kita balik ni. You have to wear your full uniform or no? Jambat from ibu balik. Oh, tak ada je. Kira kedua sana. Tak potong kita. Tak potong. Diorang tak ni ke? Terbang ni kan. Yeah. Dia jadi campak lepas tu. Tapi kalau berat sikit boleh naik kayu sikit. Tengok. Kalau boleh. Kalau kau boleh aim kat kayu. Is it before? Ya. Kat mana? Nak ke ada? Kat mana? Enggak, redang. Huh? Redang lah. Redang. Boleh lah. I've also done it. Easier online. Males that have like shiny blue feathers. Oh, is it? Yeah. It's like camouflage. Usually a rule of thumb for birds is the prettier ones tend to be males. The colorful ones The are male. colourful ones, and then the females are more toned Yeah, down. more down. Yeah. Because they have to attract the female. Ada. Ada apa? Ayam goreng, ayam pecik, ayam merah, kerang, mi goreng. Sotong tak ada? Bagi Tolong kerang lah. ada. Kerang. Ya. Telur mata tak? Telur mata. Ya. Kalau tak ada telur. Tak telur, tak ada. Kalau biasa kalau ni ada telur, kalau telur mata kita bagi telur mata lah. Bolehlah telur mata lah. Telur mata ya. Biasa tak ada telur. Oh, ada telur. Ada. Telur rebus. Telur rebus. Nak juga ke? Bolehlah telur mata lah. Telur mata ya. Berapa? 12. Like RM3 a game. So many people. Okey. Soalan yang pertama. Yang mana yang jauh tu nak join tak kira lah. Exhibitor ke, pengunjung ke, volunteer ke, kecuali staff organizer lah. Okey. Siapa yang nak join tu datang dekat main stage. No. Okay, Question and answer. soalan dia. Question and answer. Berikan kan? Okay. Berikan saya 3 nama
Exhibitor yang ada dekat sini, siapa paling cepat angkat tangan? 1. Di air kita buat semalam dekat kolam. Kita dapat satu sesi. Sesinya itu saya rasa kita ada lebih kurang dalam 10 orang. And then kita pakai not the whole pool, half of the pool semalam. 2 jam kita buat swim and save, iaitu sedikit asah renang. Lepas tu buat juga sedikit basic rescue di dalam air. Penerimaan yang hadir memberi satu rancangan baik kepada kita. In a way dia akan join kita lagi untuk nak further dalam aktiviti yang sama. Mungkin untuk OEM Expo untuk tahun depan ataupun tahun ni, saya rasa you kena plus selain daripada outdoor, masuk sekali dengan nautical, so dia nak buat lebih meriah. Kadang saya macam ni, saya suka sebab parking senang. Ya, betul. Kalau event kita dulu memang parking kita akan berburu lah. Memang tak ada parking lah nak masuk. Yes. Tapi kalau daripada segi crowd dan awareness tu, kita mungkin kita akan combine lah. Ya, saya nampak you nampak lagi tu. Ya, kita akan combine. Sebab bila kita test, kita tengok market dia ada niche. Ya, dengan kita nampak kalau Syihah punya tempat berlaku di sana, saya rasa itu lebih outskirt. Ya, dengan Tasik di sana tu, saya ingat dia jadi lagi jauh kepada peminat untuk nak cuba di sana. Okey, jadi terima kasih Abang Dollah. Jadi sama. kita ambil pendekatan tentang benda ni. Dan hari ni kita nak tengok, kita ada banyak barang kat depan ni Abang Dollah. Apa benda tu? Jadi tajuk kita pada hari ni adalah DIY life support during water emergency. Betul? Ya, betul. Okey. Boleh Abang Dollah ceritakan sikit apa tu water emergency? Okey. Terima kasih Bati. Memang topik yang diberi kepada saya adalah DIY untuk buat sendiri apa-apa alat untuk nak dijadikan sebagai satu alatan rescue, selain daripada kita nampak alat-alat yang sedia ada di dalam market. You boleh beli dekat Shopee whatsoever. Tetapi untuk nak sampai satu tahap untuk yang tahu menggunakan alat-alat itu pun memerlukan satu awareness. So saya anggap sesi kali ini adalah untuk menjadikan satu awareness kepada semua pengunjung di sini. At least you tahu yang topik water safety yang dibawa dalam OEM memberi satu pendedahan yang baik pada awal, dan dengan harapan benda ini akan berterusan untuk sama-sama kita kongsikan kepada orang lain. Bila sebut DIY ni, benda-benda yang you buat sendiri, saya ambil satu pengalaman saya. Selepas banjir, saya ingat sebelum MCO dulu, kita dipanggil untuk ke Kuala Kerai dekat Kelantan. Kuala Kerai Kelantan ni? Yes. Dekat kawasan kereta api ada tu? Ya. Ya. Sekarang ni pun dah mula banjir kan. Saya pergi ni lepas banjir. First time saya sampai Kuala Kerai. Daripada Kuala Kerai nak dekat GT dia, dan untuk nak pergi ke satu sekolah. Dia ada dua macam pulau saya tak ingat pulau apa, pulau Bahagia ke something. Kampung, ada dua kampung di kawasan itu. Ada satu sekolah di situ. Kita tidur di sekolah tu. Kita buat 3 hari punya aktiviti situ. First time bila sampai dekat Kuala Kerai tu, boat dia tu boat yang panjang lah. Macam boat dekat Taman Negara yang halus, boleh duduk seorang. Kita pergi team, kita ada 4 orang. Semua kita dengan life jacket, semua kita dengan buat pakai vest. Of course lah, kita main dengan air ni, kita bawa sendiri. So itu yang terbaiknya bila you pergi aktiviti air. Anywhere there is water, there is risk for drowning. You kena fikir tu. So at least vest ataupun PFD itu satu benda yang very common kepada kita, yang you kena bawa pergi ke mana-mana pun. Kalau you pergi ke laut pun sekalipun, jangan harap lah kata you nak naik boat yang ada vest dalam tu dibekalkan. Of course saya rasa kalau buat anak-anak kecil itu because the sizing tu matters. Kalau nak boat yang biar hopping, kadang-kadang dia punya size tu tak sesuai dengan anak-anak kita.
So dia jemput yang bukan-bukan, dan dia bila jatuh pun dia akan tutup dia punya muka di atas. So berbalik daripada kita naik boat. Jadi maksudnya Abang Rod kata cadangkan kita ada personal item. Yes. Barang-barang ni kita ada simpan sendiri. Belilah sendiri. Kalau tengok apa nama foreigners sekarang pergi bercuti, dia akan bawa satu bag. Dalam tu semua ada vest. Dia tahu bila nak Malaysia dia bawa bag. So anak-anak dia ada orang sizing yang penting, so dia bawa bag tu. Kita tak pernah bawa bag tu. Betul. Kita tak pernah ada. Saya pun tak terfikir begitu. Walaupun kita ada, bila kita jalan kita tak bawa. Kita tak bawa. Kita pakai yang rental. Yes, sebab kita nak pergi main ni. Definitely you nak pergi mana, kita mahu nak cuti sekolah ni, nak mahu cuti sekolah ni, ni. Anak-anak will drive you untuk nak pergi bercuti. Bila dia nak pergi bercuti, you akan nampak dia tak nak bercuti. You nak pergi cuti tepi air, semua tepi air. You nak pergi terjun, you nak pergi mana pun, semua nampak situ. So it's good for you to have your own equipment. So you bawa sini. Kalau anak you sign S, dia dah sign S. So maksudnya dia pun selesa dan kita pun merasa tenang bila dia pakai benda tu. Berbalik pada bola kerai, first team kita berfikir, aku nak pergi apa dekat geng-geng bola kerai ni kan. Sebab dia orang dah duduk tepi air, banjir boleh kita setiap tahun. Definitely they know about water safety. So bila dalam boat kita nampak, kita saja pakai vest, yang boat tu tak pakai tiket. So boat tak pakai, dan ada orang yang tumpang pun tak ada benda tu. So saya rasa it's okay. So bila sampai di sekolah tu, I think ada geng-geng situ yang ada peserta khusus tu, lebih kurang dalam 20 orang lebih. So kita pun nak edukasi. Kalau tidak buat di sini dekat swimming pool, kita mahu gunakan alat-alat yang sedia ada. Okay. So bila alat sedia ada ni, it's easier kita bawa. So bila sampai di sana, of course kepada kita, they know how to swim. Mereka dah very good water confidence. So nak ajak lagi. So timbullah bila banjir, dah tengok kesan-kesan rumah banjir tu nampak sampai ke bumbung, kesan-kesan air kan, bumbung sampai ke tiang. Dari itu masing-masing akan lari nak atas bumbung. So kita dah berfikir macam mana dia boleh nak atas bumbung. Kalau 20 nak atas bumbung. Dah lah duduk kat tu, boleh nak atas bumbung, tunggu island apa nak, macam mana dia boleh atas bumbung. Kalau you tak ada very good water confidence, you nak keluar daripada rumah masa yang dalam, you nak panjat ke. So itu satu. So kita nampak yang knowledge perlu dia bagi adalah dengan penggunaan tong-tong air. Jika dalam rumah, bila masuk dalam rumah, you akan nampak bila air dah banyak-banyak, a few things dia boleh float. Float itu adalah you punya DIY. Tong-tong minyak, jerrycan, container, apa nama, bekas putih ada buah air, styrofoam, bekas ikan, tu ikan, banyak nelayan tu. So macam nampak benda tu floating. So kita menggunakan alat-alat ni. Contoh ada di depan kita ni yang kita nampak, yang ini setiap rumah ada benda ni kan? So kita boleh ambil tung-tung ni. Kita dalam pembelajaran kita gunakan alat-alat ni sebagai salah satu educational. You jangan expect yang you nak beli rescue tube, rescue can. Dalam tu setiap rumah tak tentu yang ada. Hanya throwback, itu benda yang boleh dapat untuk orang yang faham, dia faham lah. So benda-benda lagu ni is something that you boleh guna, dan murahnya you boleh dapat di sekeliling. Bila sebut tong air, saya buat satu khusus untuk college vocational. College vocational satu Perak, di mana ada satu KV daripada, saya ingat Kampar yang buat agro. Bila dia buat agro, so dia letakkan live ring di dekat kolam-kolam ikan untuk safety. So dia kata bila dia nampak benda ni yang kita bawa untuk nak expose, dia kata senang pun ni. Dia kata kalau kita bubuh live ring tu, dia kata kadang-kadang hilang. Orang ambil lebak mahal. So bila kita start masa itu, dia pun ambil gambar, dia letak batang ni, tak hilang. Kena ambil sebab benda tu, benda ni adalah benda yang dia boleh dapat hari-hari. Kita pernah buat group kan. First day saya kata untuk besok
30 orang ni murid-murid, you kena bawa tong air yang berada di dalam rumah. So masing-masing bawa tong yang botol shampoo yang ada tangkai tu. You just imagine semua bawa dan tinggal dengan tempat kita. So banyak kita nak buat apa dengan 30 benda tu. Maksudnya benda tu dah tak ada value. Bila dah kadang-kadang tu tak terlalu banyak orang kita. So kita share dengan orang, kita bagi bagi ya. So kita semua benda tu kita kat tadi, kalau you nak jadi pemberat sikit, you buang air dalam tu and then you throw. Dan dalam kelas kita ajar dengan parent. Ya betul. Parent duduk tepi kolam, parent throw kepada anak dia yang duduk dalam kolam. So dia tarik anak dia keluar. So itu how we educate kids to start with lah. Maksudnya kita masukkan sikit air dalam tu. Kalau nak berat lah, senang kita nak balik. Itu kita tak terfikir. Itu tak terfikir. Tetapi kalau budak-budak special, budak autism pun kita ajar ni. Kita pun baru balik daripada Johor. Kita ada 5 autism kids yang dengan kita yang masuk renang di Johor bersama dengan budak tipikal same age. Tapi alhamdulillah semua dapat menghabiskan 25 meters bersama-sama dengan budak normal. Maksudnya standard dia dah sama. Standard dah sama. So education wise tu dia pun faham. Cuma the best thing semalam ada seorang budak tu, dia special lah. Dia tak nak lane nombor 8. Kenapa tu? Dia kepada dia nampak sekali. Dia nak tukar lane. Dekat daripada rumah dia kata dia nak lane nombor 4. So kawan tu kena mengalah dengan dia, budak nombor ni kena pilih nombor 4, dia nombor 4. Itu one of the character of budak special ni. Okey. Tapi semua pergi dengan parent. So kita pun masa berbangga ini saya punya team lain yang pergi sana. So itu antara apa yang kita buat. Kita educate pun. Semua kita educate dalam air. Sebab tu kita panggil swim and safe. Bila safe tu kita masuk elemen-elemen ni. Kita tak masuk elemen-elemen tu. Elemen tu kita tunjuk. Elemen modern ni kita tunjuk sebagai satu ini what you can have it now in the market. Ini you boleh dapat daripada rumah. Botol apa nama? Duduk dalam washing machine. Botol sabun. Itu semua bawa. Yang kita ajar kita ikat tali. You tak tahu ikatan apa pun. It's up to you. Ikat saja pergi lekat. Kita boleh dah tunjuk tapi benda tu mungkin susah daripada. Ambil kabel tie, ikat. Betul. Untuk memudahkan benda ni adalah benda tu. Dan kita juga membawa buah kelapa daripada menunjukkan yang benda ni adalah satu-satu benda yang semua tempat di kampung. Kalau sudah homestay di sungai ni ada. Dan saya nak kenapa buah kelapa ni? Okey, saya nak reflect kepada sini kita panggil Rescue 7 kalau nampak di sini. Mungkin kita tak pergi sana. Rescue 7 kita nampak 1 2 3 4 5 6 7. Okey. Yang ketujuh tu adalah swim and tow. Itu mainly you are being trained for. You telah dilatih, you swim and then you tow. Kalau you not a qualified person, you tak boleh buat benda tu. You tak boleh buat benda. So, letih. Okey, letih. 1 sampai 5, 1 sampai 6, you tak perlukan jadi seorang lifeguard tu untuk nak berlaku. Okey, first kita tengok yang shout. Shout tu jerit. Okey, you nampak kawan tu tengah pakai you jerit. Kanan, kiri, kita kanan, tendang. You jerit. Bukan you nak harapkan dia yang dengar. You akan harap semua bystander tu dengar, orang kampung dengar, orang lalu dalam dengar pasal apa ni jerit. So in that case, semasa tu kalau you nampak ada buah kelapa agak buah anything that can float, you boleh balik kepada mangsa biar kena kepala tak apa. Dalam keadaan yang macam tu. So kalau dia pegang, dia akan hold dan dia akan keep afloat. At least dia dah boleh float dan dia boleh bernafas. So itu antara elemen-elemen awal yang dia boleh bagi. Ini kita ambil contoh di kampung, di dalam homestay. Kalau tengok statistik lemas semasa COVID ni bawa bagi 82 orang lemas semasa COVID. Semasa COVID ni maksudnya kita budak ni balik kampung. Duduk di kampung. Siapa nak pergi cari hang? Siapa nak pergi hang duduk rumah, tak ada. Semua terjun sungai lah, balik terjun bagai apa. Dah tu memang macam COVID. Statistik kan. Dah balik kampung. Jauh COVID mana dah. Contoh begitulah. So ini penyelamat. Bila sebut lemas ni every day ada lemas. Kita
JT, daripada MKAA agak sukar sebab dia jadi lain. You dengan polis lain, you dengan hospital lain, you dengan bomba ada. Bomba perlu atas nama bomba saja. Okey, tetapi kalau pergi dekat polis dia nampak kes tu, okey, contoh saya bagi ya. Kereta bawa masuk dalam sungai. Pada polis dia jadi accident. Ya. Bawa pergi hospital, selepas buat PM pakai, dia nampak benda tu ada air dah tu. Isu dia lemas. Ya. Okey. So dia dapat dua pendekatan yang berbeza. Saya dalam proses bila kita minta dekat Jabatan Statistik Negara, benda tu adalah satu benda yang sukar. Sebab jumpa mana pun dia kena pergi report dekat balai. Balai akan terima dia punya COD, cost of death, untuk dicantikkan, baru dia mengeluarkan permit untuk menguburkan si mangsa. Dia ada prosedur. So itu nak dapatnya statistik tu agak susah. Walaupun Malaysia dah ada MKA, Majlis Keselamatan Aktiviti Air Negara, dan itu adalah pendekatan objektif yang awal yang sedang dibuat. So kita pun terlibat dengan Jabatan ni adalah baru ditubuhkan ke? Dah 2016 Parlimen dah lulus. Okey, di bawah KPKT. Tapi tentulah kita ni tunggu lemah baru kita nak belajar. Itulah. Kalau macam Abdullah, kalau saya ada pengalaman dekat luar negara dulu, ya. Dalam akademik, dalam kurikulum sekolah, budak-budak ni diwajibkan untuk pergi kelas air, kelas berenang. Itu adalah salah satu daripada survival yang diorang kena belajar. Jadi bila menteri kita dulu, Menteri Pendidikan kita dulu cakap, kata perlu berenang, semua orang satu Malaysia ban kan. Jadi yang itu saya tak berapa nak pasti sebab apa pendapat Abang Dollah tentang tu? Bukan tak pasti, kita tak setuju. Kita tak setuju bila dia ban. Saya berpeluang berjumpa dengan Lantan lah, ya, dekat Kelab Tasik. Dia pun bagi satu paper yang mengatakan pada tu pendekatan ni kita boleh buat. Ini kita nak mencerita masalah lah. Masalah. Saya pun setuju sebab satu kita jadikan di sekolah kami hari Rabu sebagai hari co-curriculum. Betul. So co-curriculum. Kita pernah mendapat permintaan daripada sekolah-sekolah dekat Putrajaya lah, saya sebut ini tak ada sebut dekat sana. Daripada Putrajaya saya dapat ada sekolah tu ada kelab renang. Tapi di sini tak ada kolam renang. Okey, bila nak pergi kelab, bila nak bawa pergi kelas renang, baru kena pergi hari Sabtu dengan Ahad saja. Hari biasa tak boleh. Sebab apa saya tu? Sebab parent yang bawa, bukan tanggungjawab cikgu. So maksudnya parent yang bawa, jadi dia ada kos lah. Bukan kos, tanggungjawab tu. Kalau nak buat time belajar, nak minta masa co-curriculum tu, kalau di luar, dia jadikan benda tu sebagai salah satu subjek. Kalau di luar negara lah, ya, curriculum, subjek ini curriculum kita main bola dalam kawasan, mesti dalam sekolah. Sebab sekolah tak ada pula. Itu SQ dia. Kepada kita, saya push again apabila dah Kelantan kita nanti tak ada sengah. So saya pun tak diam macam tu saja. Saya approach Jabatan Pendidikan wilayah Putrajaya, because saya nak jadikan dia sebagai satu pilot projek untuk Putrajaya sahaja. Sebab dalam tu kolam ni, maksudnya itu untuk water safety ke atau untuk bermula berenang? dengan renang. Semuanya bermula dengan renang. Asas renang. Asas renang kan? Asas renang. Jadi Abang Dollah kita dalam pergerakan tu, alhamdulillah bila sekarang ni KBS pun dah buat kelas KLAS dengan menteri yang baru ni, dan kawan-kawan saya juga yang dapat kelas renang. Pengajaran dia berada di kononnya kepada anak-anak P40 untuk renang tu. So saya nampak itu selalu pendekatan yang baik. Dulu pun ada, tetapi yang tidak menyeluruh, dia open. Ini kalau kita nak fokus sekolah-sekolah. okey, jadi untuk kalau kita nak ajar semua orang berenang, mungkin ada yang tak berminat. Tapi kalau untuk mengetahui alat-alat safety itu, mungkin itu lebih senang tu untuk dia orang penggunaan tu. Apa pendapat Abdullah? Contohnya macam alat-alat depan Abdullah ni kan, kami nampak je tapi tak tahu nak guna pun. Okey. Kita
kita Aqua Putra bersama dengan Makra Malaysia Aquatic Rescue Association, kita tak pernah jemur, kita tak jemur untuk menjalankan perkongsian secara CSR, secara percuma. Betul, kita bagi percuma, kita offer. Sekarang kita buat kelas renang percuma dekat UPM setiap hari Selasa malam, free class. Dah 5 bulan dah kita buat ni. Jadi sambutan dia tu macam mana? Sebab dia percuma tu sambutan Percuma, dia ramai train. I think first class kita dapat 80 orang. Lepas tu daripada situ kita grow. Okay, you dah boleh swim, udah swim, kita masuk group lain. Okay, ambil swim you untuk menjadi seorang lifesaver. Kita ambil dewasa, kita tak ambil budak-budak, kita ambil dewasa saja. So daripada situ kita pilih dia untuk menjadi seorang lifesaver, trainer. Kita itu dah bermula, dan trainer yang mengajar tu pun kita tak bayar 1 sen pun. Itu more to volunteer base. So saya rasa itu satu pendapatan awal yang kita bagi. Dan di dalam kelas renang tu kita tunjukkan alat-alat itu. So maksudnya itu apa yang kita buat. Kita buat baru ni bersama dengan WHO, sebenar dengan The Drowning Prevention Day. Kita dapat dukungan satu nombor. Kita buat kat kolam renang UPM. So it's very good knowledge. It's not about free lah. Kadang-kadang orang ni dia nak free, kadang-kadang kita bagi free, kita bagi edak saja, kita bagi kat kanak-kanak, kadang-kadang dia pada buat kanak-kanak saja. So kita besok bermula 5 hari ni kita punya sesi, kita punya Aqua Kids dekat UPM, ada 40 orang. 40 orang yang nak join. 40 orang yang nak join untuk cuti sekolah ala-ala sama camp. Sama camp. Ala-ala Jadi sama dia orang camp. tidur kat sana. Tak. Kita buat 2 jam lah. Okey. 2 jam parent hantar daripada tinggal. Dan ada juga budak autism yang selama ni bersama dengan kita ambil yang boleh dengan cakap lah. Jadi Abang Dollah ni juga try to involvekan budak-budak autism dalam kenapa Abang Dollah pilih autism? Apa specialnya atau apa yang inspiration Abang Dollah untuk autism ni? Saya boleh cakap pasal autism ni a bit sensitif kan. So bukanlah kita memang saya terlibat secara langsung lah dengan Satuan Autism Malaysia. Kita membangunkan modul, kita buat CSR bersama dia orang. Kita buat percuma kelas. Di situ kita lahirkan trainer-trainer yang mengajar kanak-kanak special ni di Satu Malaysia. Kita buat di situ. So di situlah tercipta banyak negeri-negeri yang lain yang buat. Kita ada Satu Malaysia yang menghadapi permintaan untuk mengajar anak autism. Autism di air ni untuk water therapy. Water therapy ni bukan hanya macam boleh renang. Boleh renang you main 4 sesi, renang 3 sesi you dah boleh renang. Takkan you nak jump body. So untuk budak special ni dia satu pendidikan kita boleh katakan sepanjang hayat. So kalau you buat kelas autism ni, anak-anak autism ni kita ada yang 6 tahun dah, ada yang 7 tahun dah bersama dengan kita. So sampai dia masuk sekolah tengah, bila berubah sekolah, so dia jadi satu benda bersama because of the parent. Okay, jadi maksudnya swimming ni adalah satu terapi juga. Water therapy yang baik. Terapi. Islam pun mengajar kita untuk swimming. Bila kita letih, kita kena mandi dulu. Mandi semua mandi yang main air, kita cergas sekali. Terapi lah. Salah satu main air juga. Okey. Jadi Abang Dollah, terima kasih kepada penerangan berkenaan sedikit pasal water dekat Malaysia ni lah. Water swimming punya pendekatan dekat Malaysia. Jadi berbalik kepada kita punya topik hari ni Abang Dollah, DIY dan barang-barang safety untuk emergency. Sekarang ni kita panggil monsoon weekend kan. Bila musim 12 ni memang monsoon. Kadang-kadang banjir. Depan tu pun kita banjir Abang Dollah. Jadi dekat sini pun kita tak ada life jacket. Mungkin barang-barang sini kami boleh letak kat sini sebab kalau kami letak kat bawah hilang. Kan. Jadi mungkin Abang Dollah boleh ceritakan kita function ni time bila kita nak guna ataupun nama dia. Kalau untuk yang open area macam ni yang kita tinggal kat ni, saya nak ambil satu benda lah.
pihak bomba buat satu benda, dia panggil setiap hotspot dalam Malaysia, dia letakkan satu benda sekarang ni, dia panggil LISA. LISA adalah life saving appliances. Di dalam LISA tu dia ada satu kotak yang dibin cemented dekat floor. Dia ada satu kotak dia panggil LISA. Kotak tu dia berkunci. Lepas tu dia ada satu break glass punya tempat tu. Dia pecah tu, dia ambil kunci dan dia buka. Di dalam tu akan ada satu life ring, satu throwback yang satu, dan satu vest, jaket yang dia tunjuk tadi tu. Dalam tu dia ada benda tu. Dia ada dalam kotak tu. So you gunakan untuk sebarang emergency di hotspot. Dan bila dia break the glass, dia akan bunyi siren yang trigger kepada bala bomba yang berdekatan. So bomba yang berdekatan tu dia akan datang. Itu hotspot. Itu untuk hotspot. Tak kira ada chilling ke, terjun mana camah ke apa. Yang tempat. Tempat-tempat yang berlaku banyak kemalangan. Selalu berlaku kemalangan. Tetapi baru ni saya buat live terus FB dengan pengarah Terengganu, bomba Terengganu dari Jen. Dia beritahu 3 tempat dia pasang di Terengganu. 2 tempat tu dah hilang, tinggal simen kan. Maksudnya vandalism. Ni kita nak pesan kepada semua bakar-bakar ni. Benda-benda itu kita kena advisekan kepada pengunjung. Benda tu adalah untuk kegunaan orang ramai. Itu dia orang suka buat ni, buat hiasan. Cantik memang betul. Dapat free tu. So berbalik pada alat-alat, kalau di sini kita kata banjir di mana-mana tempat pun saja. Saya kata the first and foremost, kalau kita ada duit, kita tinggal dekat swimming pool you bubuh live ring kan, you boleh ring tanpa you letak tali, you boleh ring. Bila you boleh ring, masa lemas you ambil live ring tu, and then you just balik. Kalau tak sampai dekat bangsa, live ring tu nak pergi mana? So kalau you ikat dengan tali, at least kalau tak sampai dekat bangsa, you boleh pull the kita extend and then you boleh balik-balik. So dia tak hilang. Macam tu juga bila nak boat, pameran boat ni kan. So man overboard. Ya, man so overboard. you berarti live ring, you kena ikat kan. Baru ni kita viralkan yang seorang pemancing dia tapi selamat tu, selamat je dia rot. Dah nampak dah dengan style dia betul, penang lagu tu padam lah. Tapi ada orang yang selamat, bawa alat, you nampak. So something yang di sini yang kalau tempat-tempat yang open macam ni, open dekat tasik, dekat apa tu, pada saya advice gunakanlah dengan DIY ni. Yang kalau hilang pun dia tak rasa sakit hati. Dia tak rasa sakit hati. Saya untuk pengetahuan pada saya ada satu floating house dekat Sungai Petani. Saya ada throwback tu. Tapi balik ni saya akan letak bonyok dan saya akan letak 2 benda ni kat sebelah tu. Jadi kita ada penambahan. Sebab benda tu kadang-kadang kita hilang. Sebab kita banyak orang datang kayak lah semua kan. Dia bukan, kadang-kadang bila you pakai benda-benda ni, the method of using itu you kena belajar. Ya, at least you kena tulis. Kalau contoh dekat sini lah, saya pergi nak contoh di sana kan, dekat Cambodia Beach. Dekat sini, dekat apa-apa tepi-tepi sungai, lalu dia akan bubuh live ring tu. Lepas tu dia ada kotak lah live ring. Dia ada kotak. Saya tak tahu dia berkunci ke apa kan. Tetapi the best thing about them is yang kita boleh ambil live ring. Orang nak letak live ring tu pun dia tulis itu live ring qualified by bla 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 self licensing macam ini tu. Ya, security tu kita daripada SLSA, self licensing Australia. So maksudnya rupanya kita nampak macam benda tu orang dah pernah pakai. Bukanlah kita nak menciptakan tu, tetapi that kind of system yang patut dibawa ke sini. Sekarang ni is the data punya sistem itu penting. Kita tak ada benda tu dalam, bukanlah tak ada, tak diaplikasikan, sedang dalam proses. Saya pun akan diinterview oleh seorang yang nak buat PhD dalam bidang ni, data ni. So InsyaAllah benda tu kita akan nampak dengan lebih baik. Bila sebut pasal throwback tadi, ya, kalau kita tak tahu guna, kita akan balik satu yang throwback tu. Ya. Jadi macam mana kita nak guna tu? Nak guna tu kan? Ya. Boleh sekali. Kita tunjuk sikit. Macam mana ni? Dia nak kena buka ke apa ni? Okay, firstly throwback ni satu, dia kadang-kadang dia ada jenis pemerat.
dia ada di bawah ni, kadang-kadang di bawah pasir ataupun di bawah lah. Selalunya benda ni floating. Floating. Dalam ni tali ada yang 12 meter, ada yang 18 meter, ada yang 35 meter pun ada. Kita ambil kalau contoh di kolam renang. Why benda ni jadi 15 meter? Okey, sebab apa? Saya lahir saya dekat Taman Tema Air. Saya duduk depan Taman Tema Air. Lama saya duduk kat Taman Tema Air. Taman Tema Air. Taman Tema Air. Orang air lah. Pekerja situ dulu kerja government. Oh, betul dulu kerja government. Saya 10 tahun kait dengan kerajaan. Dekat mana tu? Lepas tu saya bounty. Bukan saya cuti tanpa gaji, lepas tu saya bounty. Saya nak sambung lagi setahun. Office tak bagi je lah, saya dah tak boleh dah sambung lah itu setahun. Boleh sambung setahun lagi sekali. Jadi saya tak solat bounty. 10 tahun dah tetap dan berprinsip saya bounty lah. So saya masuk hotel lah, background hotel, Taman Tema Air, semua itulah. Dan fokus kita masa tu adalah air. Memang air lah, orang air. Saya memang Bukit Merah untuk buat swimming class. Macam ni saya enggak ke air dia. So kita educate orang daripada situ. Berbalik pada ni, dia ada sizes. Dan dia ada size, lepas tu dia ada pula apa nama size tali. Bila size tali, yang ni saya rasa dalam 7mm. Kalau perempuan pakai yang besar, dia 11mm. Aisyah. Saya ada tak lah nampak sekali. Okay, so bila you guna dia metro bag ni, okay. Dulu kebanyakan benda ni kita nampak semasa buat water rafting. Ya, betul. Arus deras. Betul. Kita bila masuk dalam life saving sekarang ni, okay, life saving kita buat bawah Matra, bawah Aqua Putra, kita educate orang. Selain daripada you guna just a normal tali yang baling tu, this kind of manual rope. Okay. Manual rope ni you buat coil lah. Dia ada bukan coil, second coil, first coil, and then you baling. Okay. Selain daripada yang ini mudah didapat di market. Tak kira lah beli tali ikat lembu, tali ikat kambing, you boleh baling kepada mangsa. Okay. Normally people use of this kind of ropes bila dia nak pergi camping. Bila dia bawa tali ni, macam ni dia bawa bukan tali macam ni lah, tali biasa ni. Dia bawa tali tu untuk apa? Dia bawa untuk ikat kemah dia. Ikat kemah, dia nak buat ampayan, sedia spendor, sediakan pelekat. Itu je. Betul. Without yang tahu yang this benda-benda ni boleh digunakan bila ada emergency. Bawa kawan dia. So education, awareness tu yang kita nak bagi. Oh, inilah awareness dia. Ini awareness dia. Platform ni kita nak bagi awareness ni. Okay, so daripada tali-tali ni, ini janganlah bila tengok sini, nak kena beli tali minggu ni. Bukan. Ini kita dah standard. Kalau training kita beli elastic, ini kena floating apa? Lepas tu daripada sini, dulu kita pakai sini. Cara bila tengok arus deras, so kita nak drive lifeguard ni semua. What's next? Lepas tanya lah, what's next? Saya dah duduk dah ni, saya tak turun meja pakai nak pergi mana? So hampir masuk arus deras. Oh, hampir nak water rafting. Okay, you learn how to use the throwback. Tak boleh. Kita berhenti dalam Habis. Kita akan datang segera selepas kita. Sebab ini digunakan dalam air. So mangsa will pull you down dengan you sekali ke parlimen. Betul. So the best thing, throwback ni satu benda yang seronok. Seronok dia sebab apa nama, nak balik tu susah. Nak tahu Nak buah balik tu susah. Okey, klik tangkap. Alright. Yang tu seronok. Lepas tu dia simpul balik kat tu, dia penat. Tetapi dalam life saving, nak simpul balik ni, you can use the second coil. Contoh dia, pada tarik, you just push it. Okey. Maksudnya kita coil dah siap. Okey. Oh, bahagi dua.
Oh, satu tu lambat. Lambat. Itu pro and con. Pakai throwback. Ini dia punya trim sini, trim. Ini dia trim. Dalam kelas ni kita dah jalan. Okey. Semalam kita buat ini kita buat. Okey. So maksudnya ini benar-benar asas. Kalau you nak tumbuh tu yang kawan tu lemah dah. Ya. Tak ada guna. Dia balik tak sampai. Walaupun sampai dekat Monza tu kalau duduk dekat tiang atau dekat BV tu, dia balik-balik sampai dekat abang tu merah. Ya. Okey. Agak masa dah pipit tali, dia tali pipit Dia tak ada guna. dia tali mana. So you dapat tali tu bukan hanya macam tu. Dia bukan dari remote daripada BV tu tak. So you kena tarik balik, you dah bawa balik, lemah kita angkat lagi. So itu thank you. Oh, jadi kita buat dia Balik. tak payah tunggu dah. Tak payah. Tak payah ada tunggu bubuk. Ya. Dia kalau nak bubuk ni, you kena duduk, kena melangkah, tarik. Ini tak ada lagi tu ya. Betul. So Macam tu. So dia dah dua. Kalau macam tu lagi cepat. Kita ada dua-dua. Dia justru dua. Kalau nak belakang, bawa lah throwback. So you bawa lah throwback ni. Jadi dia beli kat Shopee je pun. Oh, ada jual. Kita nama dia apa bang? tulis itu throwback je. Throwback. Okey. Kalau nak beli kat Shopee kita search throwback. Throwback. Beli dekat Shopee rasanya RM50 kot. Beli kat Putra jadi RM80 je. Sebab ada value dekat nama tu. Jadi benda ni kalau kita simpan dalam kereta agak okey. Itu dia macam fosil kita beli dekat mak fosil. Okey. Sampai kita jual kita tu fosil tu dalam kita expired kan. Tak pernah buka. Tak pernah buka. Jadi kita simpan. Jadi ada pun tak ada throwback tak apa. Jangan kita nak tu kalau ada tu bagus lah. Tapi kena tahu guna. Ya, Tapi betul. kalau ada tali macam tu, rasanya bila budak biasa-biasa ni pun dia boleh faham. Dah boleh balik lah. Dia dah tahu nak berkat orang apa something macam tu lah. Jadi Okey. Tuan-tuan agak-agak kalau tak ada throwback kita boleh simpan bonyok dalam kereta. Saya kita boleh buat kandang kan. baik simpan baik tong air, tong minyak kita Tong minyak. yang 4 liter, 3 liter tu Ya. kan ada lebih-lebih tu. Betul. Kadang-kadang kita bawa sebab apa kita bawa kadang-kadang apa nama kereta ni kita ramah ni tak makan minyak kereta. Betul. Dan tepat. Tempat air dalam tu pun boleh. Buah air tu boleh. So ini benda-benda yang you boleh dapat, antara benda-benda yang you boleh dapat. Dan satu lagi kena ingat, bila masuk tu bila nak masuk alat ni, satu lagi kena pakai macam pelepah kelapa ni, you nak menghulur. Kita dalam slide tu dia tunjuk. Yang keduanya adalah slide dia you panggil reach you hulur. Kalau maksa itu you hulur. You hulur, you tarik. You bagi kayu, Batang kayu boleh lah. kayu, Bulu. nanti pokok-pokok ataupun pelepah nyok ni apa hulur. Hulur you tarik tanpa membahayakan you. Teknik itu penting ya. Jangan hulur macam tu. Bila dia pegang, dia tarik you masuk tanah. So teknik you kena macam tu. Ataupun lie flat to the floor. Maksudnya kita baring bawah tu tu suar tu. Okey. Itu antara Itu penting juga tu. Cara teknik untuk kita nak selamatkan orang tu pun penting juga. Yes, Bila satu kita reach. Lepas tu throw, kalau dia punya rescue 7 lah. First is you jerit, yang kedua is you reach, yang ketiga you throw things, throw ni ikat, throw. Lepas tu yang keempat dia panggil randuk. Okey. Wait. You masuk air, tak kira lah you guna kayu, you jolok dalam air sampai dekat titik, you hulur. Without membahayakan diri kita. Okey, lepas tu you mancing, mancing, susun. Praktikal dalam bola semua kita nak buat dulu dah. And then baru row kayu kalau dia dah memang kayu jangan dah bawa bangsa ni tak kena. Kita balik kita bagi dia pegang saja. Itu selalu kita gunakan di dalam open water swim. Sebab tu open water swim, semasa swimmer tak kira lah Ironman dalam laut dan juga open water swim. Kita bawa habis minggu lepas dekat Tanjung Sepat, open water swim semua pakai kayak. Maksudnya kayak tu adalah satu rescue. Rescue. So bila pakai rescue, mangsa dia akan angkat tangan, distress. So kita sampai dekat kayak dia pegang. Ada setengah event bila dia pegang kayak dia ada queue, disqualify. Kalau masuk Ironman dia tak mau bagi.
event bila besok dia meningkat. Jadi masa hari tu Abang Dolor, Iron Man ni dia ada satu kejadian kat situ. Kan? Dia ada itu isu safety lah tu kan. Ya. Okey, seorang perempuan lemah. Anak seorang one of the seorang usahawan lah. Ya, jadi maksudnya bila kita dah pandai berenang pun kita still perlukan awareness sebab safety. Ya. Masa tu jantung. Macam dia punya age dah 40 bulan lah. Ya, ya. Dia still good swim. Maksudnya dia meninggal di atas darat. Ya. So because of attack. Okay. Jadi Abang Dolor, yang warna kuning ni apa Abang Dolor? Yang sebelah tu. Nampak macam dalam movie. Ini kalau kita tengok Baywatch, bila saya saja bawa ni nak bagi Abang Syah tengok. Mungkin Abang Syah boleh datang sekali Abang Syah. Abang Syah ada history ni. Tapi Abang Syah seorang yang pernah buat rescue camp ni. Tapi dia bawa tu Kedah Merah saja, saya tak bawa Kedah Merah, saya bawa Kedah Kuning. Saya nak bagi sebab ini kita punya, saya nak bawa kuning, saya bawa kuning semua. Ya. Betul. Kuning. So ini laut saya nampak sesuai lah. Tapi ada juga laut ini murah lagi daripada ini. Ni maksudnya yang mana kita pakai ni, kita berenang ataupun kita buang benda tu. You kena jadi rescue can ada setengah orang pakai kita panggil Baywatch lah. Kalau kami zaman-zaman ni kita panggil Baywatch kalau pakai ni. Ya betul. ada model. Okey, kita pakai dekat kita. Kita swim macam biasa. Sampai dekat mangsa. Okey. Dalam mangsa, kita jauh dia. Oh, bukan macam tu. Sebab dalam penyelamat, dalam life saving, there shouldn't be any body contact. You jangan buat body contact. Memang dalam khusus kita akan ajar you how to do cinto, how to do cinto, how to do cross chest. Tapi dalam actual kita tak akan galakkan you untuk gunakan body contact. Okey. Mesti kena ada medium. Mesti kena ada medium, mesti kena ada aid. Macam tu juga untuk rescue ni, dia pun pakai tali yang sama. Semua benda yang sama. Ini the best thing is sebab dia boleh lock. Okey. jadi dia sampai dekat mangsa, and then you boleh lock victim akan duduk juga. Oh, dia duduk, dia pegang macam tu. Kita tolong lah. Okey. So victim is face up. Ya. Jadi benda ni selalunya ada dekat mana Abang? Ada dalam kapal ke, ada dalam kayak ke? Nampak macam nak bawa tu susah tu, besar tu. Okey, kalau dengan kita, Ya. kita masa buat open water, ini satu benda yang wajib, itu satu benda yang wajib. Setiap kayak at least kena ada satu. Kita dah lebih more than 30. So kalau 30 kayak, at least one kena ada. If not, kalau lebih sangat tak ada, botol ni tetap kena ada. Jadi bila kita kayak, kita dah pakai life jacket tu kan? Pakai life jacket. Dan kenapa kita kena ada lagi benda ni? Ini kita nak guna untuk nak selamatkan orang. Oh, Diri kita sendiri itu okey. Kita dah selamat. Kita nak selamatkan orang. Kalau macam kita ada buat open water swim, Ya. kita jaga swimmer yang duduk dalam air. So kita guna benda ni. Bila dia stres, kita tak nak terjun dekat dia. Baik kita terjun ni, dia pegang, dia steady, pegang floating dulu sekejap. Okay, ready. Lepas dia swim. Macam Abang Syah dulu. Abang Syah ni, kalau tuan-tuan nak tahu, Abang Syah ni adalah seorang entrepreneur yang buat kita panggil apa ni? Rescue camp yang pertama di Malaysia. So dia pernah supply the whole area. Mungkin Abang Syah cerita sikit kenapa Abang Syah buat benda ni. Teruskan. Ya, mungkin diperlukan zaman sekarang, diperlukan lagi ke? Sebenarnya rescue camp ni masa zaman tahun 80-an, Baywatch, David Hasselhoff, dia memang pakai untuk rescue di pantai.
So bila macam tu, abang tengok benda ni, abang perlu je untuk buat benda ni sendiri. Sebab apa, kalau nak beli international mungkin mahal. So abang outsource dekat Malaysia, siapa yang boleh buat benda ni. So bila macam tu, dia cakap pakai injection molding, tapi sebenarnya tak pakai injection molding, dia pakai, dia panggil mold dia apa, buat mold, tapi dia panggil apa ya, dia panggil compress, apa ni, apa blow mold. Yes, blow mold. So mold tu dah buat, mold tu mahal, dalam 40,000 buat pada besi, hardened besi yang dia dah buat bentuk macam bentuk yang macam ni lah mold dia, tapi dia masukkan apa ni HDPE, dia panggil apa ni macam pellet, so-called yang plastik pellet tu. So dia akan panaskan benda tu cair, masuk ke dalam mold, compress, dia panas, dia akan duduk kat dinding mold tu, dan lepas tu dia bila dia buka benda tu, benda ni jatuh, yang dia panggil combination of apa ni, untuk jadikan dia lah, dua-dua dah jadi. So lepas tu benda ni memang panas punya plastik, tapi dia pakai apa ni, kipas yang besar tu untuk sejukkan dia. Jadi benda ni memang keras, dibuat keras untuk dia kegunaan pakai dia. HDPE punya high density polyethylene punya pellet, dia raw material lah. Jadi so, harga dia pun boleh dipijak dan boleh dihentam, dia takkan pecah. Memang heavy duty lah. Memang heavy duty benda lah. ni dibuat di batu bus. Sama dengan boat polygraph kita tu lah. Dia macam tu. Polygraph, dia langgar sini, langgar sana, langgar sini, langgar sana, macam tu juga. Ini safe, one thing safe. Kalau ada barnacles ke tiang yang ada teritik ke, kita boleh guna ni sebagai shield supaya tangan kita tak kena dengan barnacles. Tak luka. Oh, dia salah satu sebab dia ada. So kalau you kalau air tu tolak you ke tiang-tiang yang ada barnacles tu, konkrit. So benda ni you boleh kasih lapik penahan you di antara you dengan tiang yang ada barnacles. So Okay. Dia sangat interesting. Pasal ini memang keras. So kalau nak rescue orang, benda ni kita boleh baling. Tapi kalau you pakai life jacket, dia tak boleh nak terbang jauh sebab dia ringan. Dia almost about 1 kilo. Dia ring. So berat dia. You boleh throw quite a distance. So with the line lah. So kalau macam nak rescue, dia dekat air, you dekat atas boat, you throw this thing dekat dia. So what they will do, they will grab this thing. They will grab this holder ni, dia akan grab sampai satu tali lagi belakang ni, where dia boleh letak selipang ke badan dia. Macam abang dah cakap tadi lah, no contact. Ni dia. No contact. Yang ni ada dua ni. Satu is to put ke badan dia, cross ke badan. Then one more line is to the toe line towards the boat. Okay. So terima kasih banyak Abang Syah kerana menjelaskan tentang macam mana dia nak buat dan sebab apa buat harga dia mahal. Kan sebab apa harga dia mahal. Jadi hari ni Abang Dollah dah share dengan kita yang komersial pun ada, yang bukan komersial pun ada, yang mana yang kita boleh cari dekat segala sekitaran kita kalau berlaku any emergency during flood. Jadi saya tengok Abang Dollah sekarang ni kita punya time pun dah 1:30. Boleh lanjut. Kita sembang lanjut macam sembang kedai kopi ni. Nasib baik kopi ada kat sebelah. Okay. Jadi saya rasa masa pun dah menceburi kita. Saya amat berterima kasih dekat Abang Dollah yang sentiasa support kita. Start daripada siri 1 lagi, siri 1, siri 2 dan sekarang ni siri 3. Dan kita harap Abang Dollah tak berhenti lah. Tak berhenti, sentiasa bersama kita, naik dan turun dan naik bersama-sama, InsyaAllah. Dan terima kasih juga Abang Syah yang banyak support kita. So saya harap next kita punya next project kita, kalau tak ada aral merintang, kita dah plan untuk bulan 6 nanti. Bulan 6, 28 ke 30. Oh dah ada tarikh. Dah ada tarikh dah. Kita tarikh dah 28 ke 30 Jun. Itu yang kita punya grand event lah, yang mana kita buat semua. Yang ini adalah kita punya perintis Pioneer Project yang
Mana sebelum kita nak buat yang grand, kita kena ada yang small community dah dulu untuk kita create the interest. Jadi kita dah jalankan step pertama untuk nautical and water sport. So kita harap nanti pada bulan 6 kita akan ada kita punya industry player yang mana yang kita boleh sama-sama try to boost the industry and the economy. Okay. Jadi terima kasih Abang Dalam, terima kasih Abang Syah. Saya mengucapkan terima kasih. Dan mungkin Abang Dalam boleh cakap sedikit buatlah. Firstly terima kasih kepada OEM, kepada Hati and team, and then satu ucapan tahniah di atas to me is success. Kita jangan compare apple dengan apple. Ya, betul. So ini saya rasa banyak ni dapat ni kena ruang yang diberi banyak ni, saya rasa it's a very good start. Kalau kita tak mula, kita tak tahu kalau jadi akhirnya berarti jadi kita. So at least you start ni, then kita combine macam yang Syah kata, kita nak combine. Cuma untuk yang 3 hari, kalau dapat penggunaan kolam, kalau dapat 3 hari itu kita buat satu kursus di sini. Terus kita buat certification. Itu kita buat certification 3 hari. So at least kita boleh war-warkan awal. Saya rasa penggunaan kolam tu kalau dia bagi kita separuh kolam pun saya rasa dah okey. So thank you very much kepada semua audience dan kepada kawan-kawan yang hadir pada hari ini. So insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Abang Syah ada apa nak cakap? Abang Syah buat ini. Terima kasih kepada audience kita. So this is just the beginning. Nanti akan datang, kita akan buat yang Outdoor Expo bersama dengan Nautical Expo bersama pada bulan 6. So that will be a very big event. The combination of outdoor, maksudnya darat dengan air together. So you can see on the left side penuh, on the right side pun penuh. So it's a very big event. So hopefully those who are around here come again and join us for the biggest show. That will be the biggest show in bulan 6. So hopefully your participation and your pun to be together. That's what we need to make this industry in Malaysia to be another level. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Sekarang kita break sebentar. Kejap lagi dalam pukul 3 kita mungkin ada introduction kepada commercial diving. Commercial diving kita punya member kita datang nak buat sharing session berkenaan dengan apa yang dia orang buat. Sekarang ni dia orang adalah seorang diver dan dia orang lebih kepada commercial diving. Jadi experience dia is throughout all over the world. Dia pergi ke Alaska, dia pergi ke everywhere. Yang mana ada rig dan boat semua dia pergi. Dan rasanya apa nama Datuk Din pun kena share pasal Willy kan? Ya, saya ingat mungkin kalau ada jodoh relax kita boleh sembang-sembang sikit kedai kopi. Kita belanja cappuccino. Dia pun dah sihat kopi boleh belanja cappuccino. Dia mana boleh makan cappuccino, dia tak sihat lagi. Oh, tak boleh lagi. Okay. Dan mungkin kita ada terrell kat ujung tu, Abang Syah. Kita ada terrell kat ujung tu. Maybe kita boleh pergi sembang dengan terrell. Kan? Antara kita nak kill time, boleh juga. Ataupun kita boleh duduk dekat terrell yang tempat dan kita bersembang kan? Ya. Abang Dalam, boleh duduk sekali kita kan? Abang Syah, boleh datang tadi? Betul, nak rekam join. Terrell boleh duduk kita nak sembang pasal Malaysia SUP Academy. Ini Malaysia SUP Academy ni saya baru sebelum ni Terrell ni pernah datang dengan kita masa Outdoor Expo first kata Outdoor Expo first. Betul. Last year. Itu yang pertama dan yang kedua lah. Yang kedua jadi. Okay. Dan macam mana you punya experience dengan Outdoor Expo yang first masa tu? What is your you nampak? Yang first one mungkin kerana dia improve yang land
Jadi banyak orang datang lah, datang ke sini. The crowd is quite a lot lah. Ya. Jadi bila kita niche kan, kita buat nautical and water sport, jadi pendedahan kepada sukan air ni masih kurang. Tadi actually Nurul pun kata dia pun ada tanya soalan ni juga. Ya. Okay. Mungkin kerana yang pertama kali kebanyakan orang dia takut air. Dia takut air. Takut air. Jadi ini sudah jadi satu fobia bagi mereka sebelum cuba. Okay. Orang takut air. Orang Malaysia ni takut air. Betul kan lah? Orang Malaysia takut air. Okay. Jadi benda ni yang kita nak cuba break kan? Ya, betul. Kita nak cuba break kan? Jadi kalau nak breakkan yang ini, kita kena educate, bagi informasi bagi mereka untuk tahu lebih lanjut pasal aktiviti air. Jadi mereka boleh datang cuba. Boleh cuba dekat sini. Jadi swimming pool dan tasik tu penting lah sebenarnya bagi dia orang main kat situ. Kalau banding dengan laut, memang swimming pool dengan tasik selamat sikit. Tasik pun kena, kalau ada yang experience punya lifeguard ke atau water rescue punya orang kat sana. Okay. Maksudnya kena ada orang yang experience lah. Betul. Experience dengan kita. Betul. Ya. Yeah. Okay. Jadi boleh Titi cerita sikit lah berkenaan dengan apa aktiviti yang Titi buat ni sebenarnya. Apa itu, macam mana boleh keluar Malaysia SUP Academy? Sebenarnya saya sudah start SUP Stand Up Paddle. Dia juga pakai papan air berdiri. Okay, yang ini program kita start 5 tahun dulu. Okay, sebelum ni kita hanya start sebagai hobi saja. Lepas tu kita hubungkan klub. Klub masa tu kita tak ajar lagi. Okay, kita hanya buat open day. Jadi orang ramai digalakkan datang untuk cuba tengok apa sukan ini kena mana. Okay. Lepas tu kerana ada satu kawan dia panggil, you ajak saya lah. I mungkin boleh bagi you wang ke untuk satu section yang lengkap. Jadi dari sana kita start ajar lesson. Okay, sorry ada interruption sikit. Malaysia Dorsap ni I tubuhkan sebelum tahun lepas. Okay. Kenapa? Kerana I sendiri pun balik dari Singapura. Okay, I faham pasal tu petawaian punya benda. Okay, jadi kita kena belajar satu kursus yang komplit untuk tahu tentang lebih lanjut apa yang kita main. Okay, so dari sana I ambil itu sekolah SUP petawaian. Okay, dan tubuhkan Malaysia Dorsap. Kalau tak silap saya di Malaysia Dorsap pertama dan the only so far in Malaysia for SUP. Okey, meneruskan apa yang si Fatih tinggalkan. Saya nak tanya pasal SUP. Okey, I'm a lifeguard myself. Okay, used to be it. Masa muda. So now we train a lot of lifeguard. So we been chosen to take care most of the open water swim event. Yeah, understand. Okay. But we prefer to use SOT, swim on top air. Our friends trying to push us to use SOP, to use SAP. Okay, SAP. So the reason why? Why? Yes. Okay. SUP kalau banding dengan kayak dia papan saja. Bila you berdiri ke atas, kita punya rowing ankle besar sikit. Okay. So first thing lah. Yang kedua, SUP senang dikontrol untuk handling kalau nak buat apa kiri kanan dengan straight away turn. Okay, kita pivot turn. Okay, yang ini sesuai untuk
respon yang cepat. Respon cepat. Ya. Dan papan juga sebenarnya kita pun ada water rescue untuk papan SUP. Okey, dalam water rescue SUP kita akan diajarkan macam mana nak guna SUP untuk selamatkan orang. Cara dia tak sama sikit, tapi bukan susah nak dipelajari lah. Yes, kalau kita tengok di dalam because I used to attend a few times surf rescue. Surf they not using SUP, dia pakai rescue board. Yang similar macam SUP. Of course the same rescue method, the flip over everything. Maksud itu I think is almost the same lah. The same how it can be used. Cuma dari segi speed, response speed, if you compare the SOT dengan SOP, response speed to the victim. How do you say? Yang mana laju? Respond to the victim, to the distressed victim lah. Okay, so kalau pakai SOT, the single on top dengan SUP, yang mana yang lebih laju respon kepada victim? Laju, speed, the speed. You need to reach the victims, right? You dengan sebut because SUP pun ada handling. Dia ada a few type of racing dengan ada ini yang dia ada tu is just a normal one kan. So kalau racing mungkin laju kan. So how do you comment on that? Speed. To be frank, kayak I'm not so familiar. Okay, but untuk SUP, dia ada cara dia untuk cepat selamatkan victims juga. Okay, not like the one that you're learning still position. Kebanyakan kalau you ada attend SUP punya courses, rescue ke apa, yang apa mereka ajar punya, dia akan ajar you turun dalam air, lepas tu yang penyelamat tu dia flipkan itu board semua. Tapi kalau dalam proper punya water rescue, dia akan ajar you macam mana nak reach victims dengan you kena paddle kan. Okay, lepas paddle, bila you lebih kurang sampai ke victims, kita kena buangkan kita punya paddle. Okay, kita kena buangkan. Lepas you buangkan, dua tangan sudah free mah. Jadi you punya board masih lagi berjalan lah. Okay, bila you reaching, kita akan tarik itu tangan dan straight away free. Free sudah, dia sudah atas papan. Okay, lepas atas papan, kita prune balik. Yeah. Okay. Now we're talking about certification. Yeah. I knew dekat Singapore ada certification on the SUP SUP. A few of our friend pun ambil dekat Singapore. Yeah, betul. I think Dr. Heng now he's in China. Dia pun pernah ambil khusus juru latihan instructor course dekat Singapore. Ya, betul. On the SOP. So is it any courses that you buat di Malaysia? Maybe a basic course. I put it this way: if you want to achieve instructor's certification level, I believe because from what I know, there's only two parties that certified instructors, right? It's A and ASI. Okay, so we are certified under ASI. I think the one that you mentioned also under ASI. Okay, yeah, ASI. So as what I know, so far there's only 5 instructors certified in Malaysia. Yeah, and for SUP school, it's only one. Yeah, okay. For instructors in Asia, it's only Singapore. You can go and get the certification. But if you're talking about as a competent paddler, okay, you can take from any certified SUP school. First students level, competent paddler, what we call it's like your 1-star, 2-star kind of. No, I mean the one is from Malaysia. Yeah. Okay. So you mean on SUP Academy, you did that as well? Yeah. To certify people. Yeah. My son can certify people.
students. Yeah, that's what I want to do. Level 1, we have like level 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, what's the difference? Level 1 is actually considered competitive paddle techniques as well. Okay, is for enclosed water. Enclosed water is a lake. Level 2 is exposed water, which is ocean. Okay, 3 and 4, actually, if you all don't know, SUP actually is branched out from surfing. Surfing, yes. Okay, so 3 and 4, we still go back to surfing. Sub-surfing, beginner, intermediate, and advanced. There is a team having SUP Swiftwater in Gopeng. They do it in, I think it's not grade 4, grade 5. I think maybe grade 3 water using SUP in the surf, not surf, Swiftwater, arus deras. Whitewater rafting. Whitewater rafting, but not the grade 4 and 5 level. I think it's more to 2 and 3 for now. There is a team that did doing it down in Gopeng. Okay, Sungai Kapal. I see. Okay. Good lah, to me it's good lah. Definitely, because for SUP, because they branch out to a few kind of activities. it's very flexible. Yeah. It's very flexible. You can even call it stand-up paddle. Stand up paddle. Yeah, but you're not actually required to stand all the way. Yeah. If you're tired already, you can kneel down. Yeah. Okay, you can even like sit down. If you're super lazy, You can sleep. if you want to sleep on top, also okay. Exercise, okay? In fact, we are doing sub yoga as well. They want to work more to the pool. Yeah. Okay. It's good. Yet it's good to be branched out to make it more interesting. Alright, thank you. Anything more from your side that you want to share with people? And this is not a new thing. This is coming up to be great. I think Decathlon also have so far now. And then I used to have 3 before. I see. Still have it? No, because whenever it's been punctured a few times, sakit kepala. Sakit kepala, so I just pass to someone. If you need, you do your maintenance, you take it. But the pedal is still with me. Okay, no problem. So, anything from Malaysia Suit Academy? Okay, I think I just carry from your topic just now. I would like to talk about a bit about safety as well. Yes. Okay, normally for like here Malaysia, because how we started to learn when we don't have certification, we don't go for like proper training school. We learn from YouTube, from social media. Okay, when you learn from social media, YouTube will only show you the good things. Yeah, they show you, but they didn't tell you what is for. Okay, I put example. Okay, we have this. Whenever you stand up already, we need to measure our pedal. Okay, so inside the YouTube, commonly what they're showing you is the competitive pedal mechanics measurement. Okay, which is what we call 6 inch from the head, the height. Okay, this is for competition. Why? Because in competition standing position, we don't stand tall, we slightly bend. So that's why our pedal need to be shorter a bit. So, but for Malaysia, How to measure whether the pedal is your size? Normally, if you go kayaking, you measure only the tip of the blade will reach you until to this extent. okay, so stand up and show you. Okay. Okay, let's say I'm holding my pedal, it's adjustable. Oh. I'm holding to the T-grip there, the grip. T-grip again. I open up already, I pull up all the way. So the sign will be at the end of the hand? You're holding the T-grip, so it's exactly your hand length. Okay. Yeah, your hand length. Okay, this is for what we call recreation pedal mechanics. Why? Because recreation is stand tall only. We just pedal. Yes. Okay, for like competition, it's actually it depends on you, your feeling.
we have a measurement from length here to here. So it depends on you. So that's why they say when we do this what the competitive style, how we measure, we pull up either 6 inches from the head. Okay. Or you adjust yourself. Which one is more comfortable for you? Within this line. You mean comfortable in pulling the water or while we are squatting down? While we are doing the competitive paddle techniques, because competitive we slightly bend our knees. Yeah. This is our position. Alright. Okay. I get you. To continue, the reason why you need to learn the proper techniques, because once you get the techniques wrong already, it will become your muscle memory. Yeah, it's hard for you to change back. So it's always good for us to do more survey, to learn the proper techniques, so you know when to use what. When you're on ocean, to be frank, the one that we're learning, leisure, the recreation paddle techniques, not suitable for ocean. If you go out already, you might not be able to come back. So that's why we need knowledge and skills to do our sport. What the different? This is the inflatable. Yeah, it's inflatable. And then the other one is a hardboard. Inflatable is still common in Malaysia. Why? Because easy to carry. Okay, and we do have our leg where easily to be accessed. So you just pack your thing, go to the lake, pump the ball, and just go inside the water. Okay. Compared to overseas, because most of them they have this proper water sports center. Even you buy your hardboard already, you can store there, you can park in there. Okay. I don't think everyone can add on the track and trail on top of their car and travel around. Especially for us, because like us, we have this racing board, which is 40-footer, 14 kaki. Okay. So it's actually more than the length of the car already. You mean the racing board is the racing slimmer? Board slimmer. The length is, when the length is more than the car, we are not allowed to travel on the road. Okay. So this is the reason why sizing. Yeah, sizing and inflatable board. Roll up. Yeah. Put in the back and then slot in the. Correct. So it's easy. How long will it take to pump in? If you using a manual pump, about 15 minutes. If you are using electric, it depends on the electric pump power. Some are like 12 to 14 minutes, some even less than 10 minutes. Thank you. Thank you very much, Daryl. PT ni saya amat berterima kasih lah dekat dia, sebab dia wakil daripada SUP punya society. SUP ni baru kat Malaysia. Dekat Decathlon ada, tapi makin lama makin shrinking. Jadi kita perlukan someone that industry player to drive this sukan. Okay, give applause dekat dia. Terima kasih sekali lagi. Dan Daryl, kita ada lagu hati sikit untuk you. Dan Abang Dolan kita ada juga. Kita tak ada banyak, kita ada lagu hati untuk you lah. Apa belakang dia? Tak, tolong Kak ambil. Boleh?
9 National Marine Education Camp. Which one is Mika? I don't know. It looks like the center, but don't know now. Yeah, so blur the picture. Oh, Isabel. This is the boat we're supposed to sail on, but it's not. It's not ready. So nice to be able to learn how to sail. That's her lah. The neighbor. First, it's not in order. First, second, fifth, 7, 4th Chivalry. Do you know all these knots? Then all the badges here, just take lah. But Ali Electronic also. Satu gaji. Dia bising balik dah saya. Dia kata saya dah terima tukar. Depan ni Isnin, depan sini Okey. Soalan yang pertama. Yang mana yang jauh tu nak join tak kira lah. Exhibitor ke, pengunjung ke, volunteer ke, kecuali staff organizer lah. Okey. Siapa yang nak join tu datang dekat main stage. I can't join. No. Okey. Question and answer. Soalannya. Question and answer. Berikan. Okay. Berikan saya 3 nama exhibitor yang ada dekat sini. Siapa paling cepat angkat tangan? 1. Thank you. Daryl, thank you very much Daryl. Titi ni saya amat berterima kasih lah dekat dia sebab dia wakil daripada SUP punya society. SUP ni baru kat Malaysia. Dekat Decathlon ada, tapi makin lama makin shrinking. Jadi kita perlukan someone that industry player to drive this sukan. Okay, give applause dekat dia. Terima kasih sekali lagi. Dan terus kita ada lagu hati sikit untuk you. Dan Abang Dolan kita ada juga. Tak ada banyak. Kita ada buatkan satu lah. Apa belakang dia? Bukan semua banyak tak termis. Ini yang famous cabang tu SDI kan. Ada padi Nawi SDI. Ini yang famous. Banyak lagi yang lain. Okay, ini untuk traditional. And then padi dia ada term untuk level 1, 2, 3 apa nama dia, orang lah, Evan lah apa semua. Semua ada term masing-masing. Okay, ini untuk tradition. Tapi untuk commercial, ini nama-nama dalam dunia itu terbesar. Adas, HSE, ADC. Apa beza? Adas is Australia Accreditation Scheme yang dibuat di Australia.
trainingnya juga di Australia. Kos training sekitar ringgit Malaysia RM70,000 selama 7 bulan. Dia buat part 1 and part 2. Okay, ada ada part 1, 2, 3, 4. One is a scuba diving by the Vikings. They used scuba diving. Part 2, SSBA. they always at sea. 3 kilometer. The thing is, you know, in the Northern Hemisphere, they have like 6 months all day, 6 months mostly night. Go see night in 6 months. So when the sun and it's cloudy, when the sun's all scattered, the sun rays are scattered, they can't tell where the sun is at exactly. So in those days before the compass was created, they had this calcite stone, and then they put a charcoal dot here. If you look through, it will be double digits. And as they move around the horizon, as where the sun is at, the light will be amplified there, and that one dot seemingly will become, the 2 dots will become 1 dot. And that is where you say, oh, that's east. You know east, you know your west. South. Okay? Why got star? What's land? Land there, yeah. Land navigation is a tad bit complicated. Why? First of all, it doesn't have a built-in GPS. So, kalau ada salah satu Australia atau UK boleh kerja kat mana-mana, tapi macam biasa mereka ada pelik sikit. The first thing you need to do when you do land navigation is kalau nak masuk mereka mesti kena ada kena ada EDC. Tapi by kalau Malaysia orang yang dulu keluarkan sijil EDC saya. So kalau tengok nama dekat dalam EDC International punya buku ada nama saya. Untuk certify dia. Bukan dia pergi test je pun. Cuma bagi dia logbook untuk saya tengok dulu dan saya check. This is the first thing you need to do. You need to deal with road maps, of land maps, and you have a compass. You need to. Dunia sekarang 534 meter. Pergi buat kerja 534 setengah kilometer. Urban farm, smart farming, we use IoT, raised beds, sponsors, you got grant money, 25 grand. Lunchtime crowd. Goreng-goreng. Oh, sotong celup tepung. Char kway teow. Nasi campur. Okay, Indian food. Mak goreng. Goreng. Drinks. Kedah mi rebus utara, cucur kuah kacang. Habis ni apa, nasi apa? Ayam gepuk. Ni ayam goreng kunyit ayam gepuk. Syahid black pepper.
sayur. Goreng. Yang kedua, cubaan yang kedua bang, barulah, come on. Oh, dia lalu tu. Okey, balingan yang sebelah. Apa syarat pun janji sekat. Mesti masuk dalam kotak tu. Masuk dalam lubang kotak yang disediakan. And then dia punya tu berapa kali balingan? 5 kali balingan. 5 kali balingan guys. Tapi tak ada percubaan sebab apa? Dia dah pro. Kalau beginner tadi kita bagilah sebab ada percubaan. Tapi itulah abang Les tadi hilang tiba-tiba tu. Okey. Siapa yang nak join killer beratur di tepi kiri? Beratur.